KPM. Oh, Taman Rama-Rama ni cantiknya. Luas Taman Rama-Rama ni. Cantik je rama-rama yang terbang di depan saya ni. Dengan warna merahnya dengan kelembutan sayapnya. Ada rama-rama lain. Jangan kacau. Tu anak saya. Anak rama-rama, saya nampak ulat ni. Tu anak saya. Jangan kacau. Macam mana ulat boleh jadi anak kepada rama-rama pula? Anak saya boleh bertukar-tukar rupa. Tukar-tukar rupa? Macam Nak mana tahu? tu? Mari kita teroka rama-rama. Kita teroka sama-sama. Nak tak? Baiklah, saya nak terbang sekali lah. Nak terbang nak cari. Saya terbang sekali. Terbang, pergilah terbang, si rama-rama. Hai murid-murid di rumah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Murid-murid sedang menonton slot prasekolah di Didik TV KPM. Cantik tak rama-rama tadi? Nama Abang Hanif dan Abang Hanif pun suka tengok rama-rama tadi tau. Dan tertanya-tanya, macam mana ulat tu boleh pula jadi rama-rama? Ibu rama-rama tadi cakap itu anak dia. Macam mana tu akan terjawab sebab tentunya murid-murid di rumah dah tahu siapa guru kita hari ni kan, iaitu Cikgu Noraini. Cikgu Noraini dengan cantik seperti rama-rama ni cikgu. Cikgu selalu pergi taman rama-rama ke? Selalu Hanif, Taman Rama-Rama Kuala Lumpur. Menarik cikgu dengan sayap yang cantik. Dan cikgu, tentunya kita juga ada juru bahasa kita iaitu Cikgu Amira. Cikgu Amira suka pergi taman rama-rama tau? Cikgu Amira. Baik, Cikgu Amira cakap tu, Cikgu Amira pun suka pergi taman rama-rama sebab banyak rama-rama yang cantik. Cikgu, kita nak belajar pasal rama-rama ke hari ni? Kita nak belajar hari ni pasal rama-rama. Objektif pengajian kita pada hari ini ialah murid-murid di luar sana, kita akan belajar standard memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan. Jadi, pada akhir pengajaran nanti, kita akan dapat menceritakan kitaran hidup seekor rama-rama. Kitaran hidup ni cikgu. Kitaran hidup. Menarik tu cikgu. Betul. Lepas tu, kita nak tahu rama-rama ni apa? Adakah dia rupa macam saya? Tidak. Saya cuma replika. Saya cuma menjadi model rama-rama. Tapi rama-rama yang sebenar adalah yang ini. Cantik betul cikgu. Cantik tak rama-rama ni? Pelbagai warna rama-rama cikgu. Ada merah, ada biru, ada kuning. Lepas tu kalau kita tengok rama-rama, rama-rama ini mempunyai sayap. Dia ada sayap ini digunakan untuk terbang. Dan dia ada untuk terbang. Dia ada sesungut. Sesungut ini berfungsi sebagai deria untuk mengesan bau. Mengesan bau. Lepas tu dia ada mata untuk melihat. Kemudian rama-rama ni dia ada satu, dia macam panjang. Macam tajam ke depan dia cikgu. Kemudian dia boleh bergulung. Lepas tu tajam lagi, bergulung lagi, tajam lagi. Nama dia proboscis. Proboscis ni digunakan oleh rama-rama untuk menghisap cecair yang ada di bunga. Cecair, nektar ataupun madu bunga yang ada dalam bunga. Seterusnya, kalau kita nak tahu, rama-rama ini mempunyai kaki.
Kalau nak tahu deri rasa untuk rama-rama adalah kaki. Di kaki deri rasa. Deri rasa di Ya, kaki, dia akan cikgu. pijak daun tu. Boleh makan tak daun dia atau tak? Itu keistimewaan yang ada pada rama-rama. Deri rasanya terletak kat mana? Di kaki, cikgu. Kaki. Deri bau dia terletak kat mana? Di sesungut. Pandai Hanif. Okey. Kemudian rama-rama ni dia ada torak. Kemudian dia ada abdomen. Abdomen di situlah terletaknya sistem-sistem perkumuhan bagi seekor rama-rama. Menarik tu, cikgu. Menarik kan? Jadi sekarang ni kita nak tahu bagaimana rama-rama hidup daripada asalnya telur sampailah menjadi rama-rama dewasa. Menarik Mana, tu, cikgu. Saya pun nak belajar tak? Saya pun tertanya-tanya ya. Kita tengok banyak bahagian badan rama-rama tu, ada sesungut, ada kaki, ada torak, ada abdomen. Mesti murid-murid di rumah tertanya-tanya apakah macam mana rama-rama ni hidup kan? Kalau nak tahu lebih lanjut, pastikan jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sebentar. Abang pun nak terbang kejap. Terbang kejap je. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM dalam slot prasekolah, dan hari ini kita sedang belajar mengenai rama-rama dalam mata pelajaran sains awal. Bersama saya ialah cikgu ataupun Rama-Rama Noraini. Bersama saya. Dan cikgu, dalam segmen ni kita nak belajar mengenai kitaran hidup rama-rama. Bagaimana kitaran tu, cikgu? Bagaimana kitaran itu? Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Cikgu harap semua dalam keadaan ceria dan bersedia. Okey, jom kita tengok gambar yang pertama. Okey, kitaran hidup rama-rama. Okey, kitaran hidup rama-rama ini ialah kitaran hidup daripada rama-rama sebiji telur sehinggalah menjadi rama-rama yang dewasa. Okey, mari kita lihat. Okey, inilah kitaran hidup rama-rama. Daripada rama-rama menjadi telur, daripada telur menjadi ulat lava. Kadang kita panggil dia ulat beluncas. Dan daripada situ dia akan bertukar menjadi kepompong, dan daripada kepompong dia menjadi rama-rama. Jom kita teruka. Mari kita Hanif, kita teroka satu persatu. Jom, cikgu. Kita masih dalam taman rama-rama ni, cikgu. Kita tengok satu-satu. Mula-mula seekor rama-rama dewasa bertelur. Kalau kita tengok telur rama-rama, dia ada yang berbentuk bujur, kekuningan, dan ada tutulang-tutulang yang halus di tepi telur itu. Jadi berapa lamakah rama-rama ini berada di dalam telur itu, disenyawakan di dalam telur itu? Berapa lama, ya? 5 hingga 10 hari. 5 hingga 10 hari telur ni, ya? 5 hingga 10 hari. Selepas 5 hingga 10 hari, apa yang berlaku? Yang berlaku adalah ni biasanya rama-rama di dalam laut kan. Apa yang berlaku? Inilah yang akan berlaku. Kalau kita tengok, perhatikan ya. Di dalam tu ada berlakunya kejadian daripada telur akan bertukar menjadi seekor ulat ataupun lava, ataupun kita panggil sebagai ulat beluncas. Perlahan-lahan ulat beluncas ini keluar daripada telur. Keluar. Kemudian keluar lagi. Bila dah sampai menjadi seekor lava, dia akan memakan cengkerang telurnya tadi. Kulit telur itu dimakan sebagai makanan pertama. Dia makan balik ni, cikgu? Dia makan makanan balik. Lepas itu, dia akan makan daun. Sebab daun ini adalah makanan ulat beluncas. Dan pada peringkat ini, dia akan makan banyak ulat. Bukan banyak ulat. Dia akan makan banyak daun. Daun. Lama-lama dia akan membesar dan menjadi seekor ulat
ataupun lava. Dia Oh, akan begitu. bertukar menjadi bentuk seperti ini, berbelang-belang. Dia bergantung kepada jenis rama-rama. Okay? Kadang-kadang belang-belang, kadang-kadang ada bulu juga, kita panggil ulat bulu kan. Buat bulu. Kadang-kadang ada yang rupa macam ni. Berbulu-bulu. Kadang-kadang dia rupa macam ni. Kenapa ya ulat bercorak-corak begitu? Corak-corak, Kadang-kadang cikgu. dia jadi macam ni. Nampak? Dia comel? Macam mata. Seperti mata dia besar. Tapi bukan mata. Ini adalah untuk melindungi dirinya daripada musuh. Okey? Setelah sekian lama menjadi lava, menjadi ulat beluncas, selama 2 hingga 3 minggu, perlahan-lahan dia pun bertukarlah menjadi kepompong. Menarik. Dia akan bertukar menjadi kepompong. Seperti itu, cikgu? Ya, dia akan bergoyang. Lama-lama perlahan-lahan daripada bawah bertukar menjadi kepompong. Ding. Lama-lama dia akan disaluti oleh kulit, yang mana rama-rama ini berada di dalam kepompong itu, bertukar, berevolusi. Sebut evolusi. Evolusi. Murid-murid di rumah cuba tu. Demi perubahan. Evolusi. Evolusi. Dia berevolusi di dalam kepompong itu. Lama-lama dalam kepompong inilah terbentuk kaki dan sayap rama-rama. Begitu. Di dalam itulah dia tidur selama 2 hingga 3 minggu. Tidur. Dan sampai masanya kepompong itu pun pecah. Pecah, maka akan keluarlah seekor rama-rama yang sangat cantik. Jom kita tengok perlahan-lahan. Keluar perlahan-lahan. Perlahan-lahan apa tu? Dah terkeluar dah sayap dia sikit dia, cikgu. Keluar sikit-sikit. Lama-lama dia pun menjadi seekor rama-rama. Menarik. Rama-rama ni makan apa ya? Rama-rama saya ingat cikgu ada cakap ada proboscis, cikgu. Dari situ akan ambil nektar dari bunga. Cecair ambil daripada nektar, ambil madu bunga untuk jadi makanannya. Jadi lama-lama rama-rama ini pun menjadi rama-rama yang dewasa. Cantik dah cikgu di situ. Ya. Dia pun terbanglah berkawan-kawan. Okey. Sekarang murid-murid telah mendengar bagaimana seekor rama-rama bertukar daripada ulat menjadi dari telur. Dari telur menjadi ulat. Dari ulat menjadi kepompong. Dari kepompong menjadi rama-rama. Jom kita nyanyi. Tapi sebelum itu, cikgu nak ajak. Kita akan menyanyi mengikut lirik lagu. Okey, kalau kita tengok di sini ada lirik lagu, kita pun buat gerakan. Okey, Hanif. Ya, cikgu. Murid-murid di luar sana ikut cikgu nyanyi bersama-sama. Okey, mula-mula dari telur menjadi ulat, kita akan buat macam ni. Kita ada aksi dia sekali, cikgu. Seperti ini. Dari telur, ni konon telur rama-rama lah. Dari telur menjadi ulat. Dari ulat jadi kepompong. Dari kepompong jadi rama-rama. Rama-rama yang beraneka warna. Amboi cantiknya, amboi cantiknya, amboi cantiknya si rama-rama. Amboi cantiknya, amboi cantiknya, amboi cantiknya si rama-rama. Rama-rama terbang sini sana. Hisap madu dari sekuntum bunga. Aneka warna, amboi cantiknya. Ciptaan dari Yang Maha Esa. Amboi cantiknya, amboi cantiknya, amboi cantiknya si rama-rama. Amboi cantiknya, amboi cantiknya, amboi cantiknya si rama-rama. Jom kita nyanyi dengan muzik. Dah bersedia semua? Hanif dah bersedia? Saya dah bersedia, cikgu. Jom kita. Murid-murid, jom nyanyi tau dengan abang dan cikgu kat sini. Ikut dengan muzik sama ya. Cikgu, kita pergi. Boleh. Boleh, cikgu. Dari telur menjadi ulat. Dari ulat jadi kepompong. Dari kepompong jadi rama-rama. Rama-rama yang beraneka warna. Amboi cantiknya,
Amboi cantiknya, amboi cantiknya si Rama-Rama. Amboi cantiknya, amboi cantiknya, amboi cantiknya si Rama-Rama. Rama-Rama terbang sini sana, hisap madu sekuntum bunga, rembuh indah aneka warna, ciptaan dari Yang Maha Esa. Amboi cantiknya, amboi cantiknya, amboi cantiknya si Rama-Rama. Amboi cantiknya, amboi cantiknya, amboi cantiknya si Rama-Rama. Nak ulang lagi? Ya, cikgu. Nak ulang lagi? Okey, Cantik cikgu murid-murid di rumah nak Jom kita teruskan nyanyi nyanyi tu, sesama, ya. teruskan nyanyi. Cikgu dengan abang akan rehat. Kita nak terbang kejap cari bunga Tapi teruskan bersama kami di Didik TV. Amboi cantiknya, Amboi cantiknya. amboi cantik. Didik TV KPM. Selamat kembali ke Taman Rama-Rama Didik TV KPM. Dalam slot prasekolah hari ini kita sedang belajar sains awal. Menarik betul topiknya iaitu mengenai rama-rama dan bersama saya ialah Cikgu Noraini. Cikgu Noraini, saya. dengar khabar kita nak bercerita sekarang Sekarang kita nak bercerita. Okey, murid-murid di luar sana, cikgu harap masih dalam keadaan bersedia, ceria dan penuh bersemangat. Okey, nak dengar cerita Abang Hanif tak? Nak dengar tak? Nak dengar tak? Cakap ya kat rumah. Cakap kuat-kuat. You. Hari ni Abang Hanif dia nak cerita pasal kitaran hidup rama-rama. Okey, Abang Hanif kita dah sedia? Dah, saya sudah bersedia cikgu. Saya sebagai rama-rama hari ini pun sudah bersedia. Hari ni Abang Hanif jadi rama-rama jantan, cikgu jadi rama-rama betina. Ya. Walaupun warna kita sama cikgu. Walaupun kita sama. Sebab kita dari spesies yang Baiklah. sama. Okay. Saya nak mula bercerita cikgu. Boleh. Silakan Hanif. Baiklah, Okey, murid-murid di luar sana, sila dengar. Nanti ada soalan tak? Cerita mengenai kitaran hidup rama-rama. Pada suatu hari, ada seekor rama-rama. Nama rama-rama ni ialah Hanif. Macam saya cikgu. Hanif boleh bertelur ke? Rama-rama ni boleh cikgu. Boleh. Rama-rama Nama ni dia boleh. macam lelaki kan? Ya, ni rama-rama sebenarnya? jantan dan rama-rama ni sedang terbang di taman rama-rama dan hinggap di daun. Sebab dia datang dekat daun ni, dia nak rasa-rasa kan cikgu, kena kaki dia. Baik, dia terbang sampai ke sini. Besar betul rama-rama ni cikgu. Dengan warna jingga dan warna hitam. Kemudian rama-rama ni dia sedang berehat di daun tu dan mengatakan, rasanya dah boleh bertelur dah ni. Maka rama-rama Hanif ni tadi dia bertelur pula dekat daun. Maka Hanif ni rama-rama betina ya? rama-rama betina. Cikgu. Hanif rama-rama betina. Baiklah. Tapi nama dia lah lain sikit nama Hanif. Baiklah. Kena tukar je. Tak apa, kita kekalkan nama Hanif situ lah. Tak apa, ni cerita Ini saja. rama-rama. Cerita saja. Baiklah. Kemudian rama-rama ni sudah bertelur di daun. Banyak telur dia cikgu. Banyak. Rama-rama adalah spesies yang bertelur banyak. Bertelur banyaknya. Kemudian telur ini pun berada di atas daun selama 2 hingga 3 minggu. Lama juga tu. 2 hingga 3 minggu? Bukan. 5 hingga 10 hari. 5 hingga 10 hari, minta maaf. Telur ini berada di atas daun 5 hingga 10 hari. Kemudian tiba-tiba lepas 10 hari, makin ada keluarlah macam ulat dari situ. Keluar ulat yang berwarna hitam dan kuning ni. Ulat tu pun tengah jalan dekat pokok, banyak makan daun. Kenapa dia makan daun banyak-banyak ni cikgu? Makanan daun. Daun ni adalah makanan ulat belucas.
makanan ulat. Makan sebab kalau kita nak membesar, kita kena makan nutrisi yang bagus. Makan sayur tau. Maka ulat ni pun makan daun sebab dia nak membesar, nak sihat, nak jadi rama-rama yang cantik. Kemudian dalam 2-3 minggu kemudian 2-3 minggu kemudian ulat ni pun bertukar menjadi ni apa ni? Apa nama dia murid-murid? Ini namanya iaitu kepompong. Maka ulat kita bertukar menjadi kepompong. Dalam kepompong tu cikgu, dia makin lama kulit dia makin naik, lepas tu tiba-tiba dah tersalut satu badan. Jadi kepompong di sini. Berapa lama dia tidur dalam kepompong tu? Ulat tu tidur selama 2 hingga 3 minggu. 2-3 minggu 2-3 minggu tidur dalam tu sebab nak membesar kan. Lepas 2-3 minggu keluar rama-rama yang cantik yang kita nampak di awal tadi. Lepas tu bolehlah terbang ke daun, terbang ke bunga sebab nak ambil madu dari bunga tu. Ya cikgu? Ya. Cecair daripada bunga juga. Cecair daripada bunga, madu daripada bunga. Boleh tak Hanif tunjukkan bagaimanakah rama-rama menghisap madu bunga? Maka rama-rama ni pun dia dah jadi daripada kepompong tadi, dah terbang. Kemudian menggunakan dia punya proboscis. Iaitu dia yang panjang macam belalai dia boleh panjang ke depan, kemudian boleh bergulung semula cikgu. Maka dia pergi ke bunga. Pandai Hanif. Dia ada cecair, ada madu bunga tu. Sikit. Kemudian dia terbang ke bunga lain. Dia datang kat saya pula cikgu. Kan. Sebab Hanif handsome. Kita warna-warni, dia ingat kita pun bunga. Datang. Tetapi dia akan kembali ke daun. Kemudian kitarannya akan berulang semula cikgu. Begitulah. Nak tahu murid-murid? Dari rama-rama tu cikgu. Kemudian ke telur selama 5 hingga 10 hari. Kembali, lepas daripada telur tu keluarlah ulat atau larva. Makan banyak daun 2-3 minggu. Kemudian menjadi kepompong selama 2-3 minggu. Pandai Hanif. Sekarang cikgu nak Hanif cuba padankan gambar itu dengan kad perkataan. Ada kad di sini cikgu. Baik, saya pasti kita mula dengan rama-rama di atas telur. Sini. Rama-rama. Seterusnya ialah tentunya telur. Murid-murid kena tolong abang ni. Mesti murid-murid semua ingat kan? Kemudian yang bawahnya apa namanya? Ulat atau larva. Baik, dan yang terakhir, mesti tahu tu. Apa benda yang selama 2-3 minggu ni? Tentunya kepompong di situ. Betul cikgu Jadi seekor rama-rama yang seekor rama-rama yang cantik. Baiklah cikgu, itulah akhirnya cerita saya. Dan cikgu, boleh kita dapatkan sedikit rumusan apa yang sama-sama kita belajar hari ini? Okey, murid di luar sana mesti dah seronok hari ini bersama dengan cikgu dan Abang Hanif kita. Kita telah belajar bagaimana kitaran seekor rama-rama bermula daripada telur menjadi ulat, daripada ulat menjadi kepompong yang tidur selama 2 hingga 3 minggu. Kemudian bila kepompong ni pecah, dia bertukar menjadi rama-rama yang besar dan cantik. Baiklah cikgu, terima kasih cikgu banyak-banyak atas pembelajaran kita hari ini. Saya pasti murid-murid di rumah pun dah boleh terbang dan macam rama-rama di situ. Dengan itu, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu Nuraini. Banyak kita belajar hari ini dan tentunya kepada jurubahasa kita iaitu Cikgu Amira juga di sana. Saya rasa Cikgu Amira pun dah terbang cantik seperti rama-rama di sananya. Dan murid-murid di rumah teruskan pembelajaran. Banyak tau macam-macam nak belajar. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di TV. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Nama Abang Hanif Shan dan nak nyanyi lagi tak lagu rama-rama? Jom kita nyanyi sama-sama. Jom cikgu. Boleh? Kita nyanyi sama-sama. Sedia semua. Baik ke depan. Dari telur menjadi ulat, dari ulat jadi kepompong, dalam kepompong jadi rama-rama, rama-rama yang beraneka warna. Amboi cantiknya, amboi cantiknya, amboi cantiknya si rama-rama. Amboi cantiknya, amboi cantiknya, amboi cantiknya si rama-rama.
Rama-rama terbang sini sana, hisap madu sekuntum bunga. Amboi cantiknya beraneka warna, ciptaan dari Yang Maha Esa. Amboi cantiknya, amboi cantiknya, amboi cantiknya si Rama.